Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai graduan master dalam bidang sains politik dan graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai penyelidik dalam bidang ilmu sains politik ingin membuat satu pendedahan eksklusif berkenaan dengan satu persoalan yang cukup kontroversi dalam landscape politik negara Malaysia. Apakah benar Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Mat Sabu, Lim Kit Siang, PKR, DAP dan Amanah di dalam kumpulan politik Pakatan Harapan itu merupakan ejen-ejen kepada negara kuasa asing seperti Amerika Syarikat yang mana dibantu oleh kuasa asing untuk menghancurkan sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen acuan Malaysia. Maka dalam pengkajian Korpus Ilmu Sains Politik, saya telah menemui beberapa data perisikan politik dan data maklumat sulit politik yang telah saya kaji sejak tahun 2015 sehingga tahun 2020. Maka maklumat dan fakta serta bukti perisikan politik ini sudah lama saya peram dan sembunyikan. Dan saya kira ejen perisikan politik Raja-Raja Melayu perlu take note perkara ini kerana saya tahu ejen-ejen perisikan politik negara Malaysia mahu mengetahui fakta daripada seorang penganalisis politik bebas yang cukup berpengalaman mencatur politik negara Malaysia dan menghancurkan mana-mana parti politik. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengharapkan mahacai Totok Pakatan Harapan perlu mendengar dengan teliti kerana perkara ini adalah berkaitan dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara Persekutuan Malaysia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh mana-mana kuasa negara asing. Perkara pertama, setelah saya tamat pengajian di peringkat sarjana dalam bidang sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia Cawangan Bangi, Selangor pada hujung tahun 2015, saya telah mendapat pelbagai tawaran politik daripada parti-parti politik dalam Pakatan Harapan. Ketika itu saya mempunyai passion untuk menjadi penyelidik politik bebas dan penganalisis politik bebas, dan saya tidak mempunyai misi dan matlamat untuk menjadi ahli mana-mana parti politik. Walau bagaimanapun, disebabkan ada satu NGO yang mempunyai link dengan Parti Amanah yang baru saja ditubuhkan selepas Mat Sabu dan beberapa orang pemimpin PAS keluar daripada Parti PAS beberapa tahun yang lalu sebelum PRU14, maka saya telah dipelawar masuk untuk bekerjasama dengan Parti Amanah. Sebelum itu saya menerima tawaran politik daripada Parti PKR untuk menjadi setiausaha politik seorang pemimpin reformasi dalam PKR, tetapi saya tidak berminat dan saya menolak tawaran itu sejak tahun 2015 lagi. Parti Amanah menawarkan jawatan dalam kumpulan pemuda Amanah, tetapi saya juga menolak tawaran itu. Saya hanya mahu bekerjasama dan memerhati percaturan politik Amanah daripada dalam dengan lebih dekat. Mereka fikir saya ini ingin mahu menjadi ahli politik dalam negara Malaysia, sedangkan saya menjalankan tanggungjawab saya sebagai penganalisis politik bebas yang baharu ketika itu. Maka
Setelah beberapa bulan saya bekerjasama dengan Parti Amanah sejak 2015-2016 di peringkat awal penubuhan Parti Amanah, saya cukup terkejut apabila pemimpin-pemimpin Amanah membuat pertemuan sulit dengan orang-orang asing untuk membincangkan tentang strategi pilihan raya umum ke-14. Pada awalnya, saya menganggap perkara itu adalah hal remeh-temeh dan perkara yang tidak penting. Tetapi setelah saya melihat kenyataan daripada pemimpin-pemimpin Amanah, mereka meminta untuk kami menyembunyikan maklumat pertemuan penasihat strategi pilihan raya yang pernah menjadi think tank group kepada kemenangan pilihan raya Barack Obama beberapa tahun yang lalu di Amerika Syarikat. Maka waktu itu saya menyimpan maklumat sulit ini sehingga tahun 2020 dan ini adalah video eksklusif untuk saya dedahkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Maka ketika itu saya timbulkan satu persoalan. Kenapa Parti Amanah meminta nasihat daripada negara asing, daripada think tank group negara asing yang cukup berkuasa di peringkat antarabangsa iaitu Amerika Syarikat. Dan ini adalah kumpulan think tank yang bukan sahaja pro kepada Parti Demokrat di Amerika Syarikat, tetapi ia lebih daripada itu. Jika pertemuan sulit antara pemimpin-pemimpin Amanah dan think tank advisor daripada Amerika Syarikat berjumpa di pejabat Parti Amanah beberapa tahun yang lalu sebelum PRU14. Satu persoalan yang cukup besar yang perlu kita lontarkan, kenapa Parti Amanah meminta saya dan pemimpin lain di dalam Amanah untuk menyembunyikan maklumat itu. Dan ini boleh diambil kira sebagai campur tangan kuasa asing. Dan ini menunjukkan satu perkara yang valid, bagaimana mereka rupa-rupanya di belakang Parti Amanah dan Pakatan Harapan itu adalah think tank group daripada negara Amerika Syarikat. Dan wakil daripada ejen penasihat tim pilihan raya Barack Obama bukan sahaja datang berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Amanah. Saya mendapat maklumat bahawa think tank advisor itu juga mempunyai hubungan rapat dengan PKR dan DAP. Dan ini menjadi persoalan yang perlu saya lontarkan kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah, kepada Lim Kit Siang, kepada Pakatan Harapan. Apakah perkara ini benar? Anda semua adalah ejen kepada kuasa negara asing yang cuba mengganggu-gugat kemerdekaan dan kedaulatan negara persekutuan Malaysia yang mempunyai acuan sistem politik berasaskan sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen acuan Malaysia itu sendiri. Soalan kedua, kenapa anda semua membenarkan ejen-ejen daripada negara Amerika Syarikat menjadi penasihat pilihan raya untuk Pakatan Harapan sejak sebelum PRU14 dan saya yakin perkara ini berlaku pada PRU15 akan datang juga. Soalan ketiga saya, apakah Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan pemimpin-pemimpin veteran dalam Pakatan Harapan memang direkrut oleh Amerika Syarikat untuk membawa ketidakstabilan politik demokrasi dalam negara Malaysia dan menjadi ejen untuk membenarkan negara asing menguasai negara Malaysia 100% dalam bentuk penjajahan baru. Soalan-soalan ini cukup valid dan cukup signifikan untuk saya persoalkan sebagai penganalisis politik bebas. Kerana national interest setiap negara di peringkat antarabangsa berbeza-beza. National interest di Amerika Syarikat
mengangkat nilai demokrasi liberal mereka dan tidak mahukan campur tangan daripada negara asing seperti China dan Rusia. Begitu juga dengan negara Malaysia. Negara Malaysia mempunyai national interest untuk mempertahankan kedaulatan institusi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu seperti termaktub dalam sistem Raja Berperlembagaan Malaysia. Seperti termaktub dalam Perlembagaan Bertulis Negara Malaysia yang sudah lama wujud sejak tahun 1957 yang lalu. National interest negara Malaysia adalah sama seperti Amerika Syarikat. Negara Malaysia tidak mahukan campur tangan daripada negara kuasa asing dalam sistem pilihan raya negaranya, yang mana negara Malaysia tidak mahu negara-negara besar seperti Amerika Syarikat dan China masuk campur dalam urusan politik dan pentadbiran negara Malaysia. Negara Malaysia boleh bekerjasama dengan negara-negara lain. Dasar luar negara Malaysia boleh bekerjasama dari segi ekonomi dan politik antarabangsa. Tetapi negara Malaysia tidak akan sesekali menggadaikan national interest ini untuk dikuasai 100% oleh negara Amerika Syarikat, oleh negara-negara besar asing seperti Perancis, seperti United Kingdom, seperti China, kerana negara Malaysia ini adalah negara yang tidak berpihak kepada mana-mana negara kuasa asing. Negara ini boleh bekerjasama dengan mana-mana negara, tetapi kita tidak akan membenarkan mana-mana ejen negara asing untuk campur tangan dalam sistem pilihan raya demokrasi berparlimen dan Raja Berperlembagaan Malaysia demi mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Malaysia. Seterusnya, hasil daripada pendedahan oleh Daniel Twining pada Julai 2018 yang lalu selepas beberapa bulan tamatnya PRU14 setelah Pakatan Harapan menang PRU14 lalu. Daniel Twining ini adalah bekas top US Intelligence dan kini kekal menjadi Presiden IRI, iaitu International Republican Institute. Daniel Twining ini adalah think tank group yang menjadi kunci kepada kemenangan Donald Trump dan Parti Republikan dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2016 yang lalu. Maka, Daniel Twining telah membongkarkan modus operandi pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan secara direct to point. Daniel Twining mengeluarkan kenyataan begini. I visited and I was sitting there with many of the new leaders of this new government, many of whom were our partners who we have been working with for 15 years, and one of the most senior of them, who is now one of the people running the government, said to me, "Gosh, IRI, you never gave up on us even when we were ready to give up on ourselves." Daniel Twining telah mendedahkan dalam satu forum yang dianjurkan oleh Center for Strategic and International Studies pada Julai 2018 yang lalu mengkantoikan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, terutamanya pemimpin senior, telah bekerjasama dengan satu kumpulan think tank Amerika Syarikat yang cukup sinonim dengan Parti Republikan di Amerika Syarikat. Dan agenda mereka adalah cukup mudah atas alasan demokrasi. Tuan-tuan dan puan-puan, Daniel Twining juga bercakap tentang Funds Global Demokrasi. Dan saya ingin bertanya kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah, kepada Lim Kit Siang, kepada Mat Sabu, kepada PKR, DAP dan Amanah serta Mahacai Totok Pakatan Harapan di sini. Daniel Twining ini adalah bekas top USA Intelligence dan kini menjadi Presiden Institute Republican International. Dan dia menjadi middleman. Organisasi IRI itu menjadi middleman untuk Kongres Amerika Syarikat, untuk US State Department and the National Endowment for Democracy. Ia memberikan dana politik kepada mana-mana parti politik di rantau Asia Tenggara seperti Malaysia. Daniel Twining telah mendedahkan bahawa IRI
think tank group Republican Political Party membantu Pakatan Harapan dalam tempoh 15 tahun sehingga 16 tahun untuk mencatur politik demokrasi dalam negara Malaysia. Persoalan saya, berapa banyak Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Datuk Seri Dr. Wan Aziza Mat Sabu dan semua pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dibayar oleh Amerika Syarikat untuk mengkucar-kacirkan sistem politik negara Malaysia sehingga sekarang. Kenapa anda mengkhianati kedaulatan dan kemerdekaan negara Malaysia sehingga anda sebagai pemimpin-pemimpin berpengalaman dalam politik negara Malaysia yang diberi peluang oleh rakyat untuk menjadi pemimpin, mengapa dan kenapa anda bekerjasama dengan think tank group daripada Parti Republikan di Amerika Syarikat untuk mengkucar-kacirkan keamanan dan kestabilan politik negara Malaysia? Kami tidak ada masalah Pakatan Harapan menang pada PRU 14 lalu. Tetapi pokok persoalan dalam pendedahan ini adalah cukup mudah. Kenapa dan mengapa perlu meminta bantuan daripada negara kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat untuk menang PRU 14? Untuk membuat persepsi-persepsi politik yang salah, yang membuat perang yang mengganggu-gugat kedaulatan dan kemerdekaan negara Malaysia. Sejak bila negara ini merdeka, boleh diperintah semula oleh negara kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat. Dan kenyataan bahasa Inggeris yang tadi saya bacakan membuktikan bagaimana pemimpin senior dalam Pakatan Harapan membuat mesyuarat di Putrajaya bersama dengan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan setelah Pakatan Harapan menang PRU 14 lalu. Dan dia mengakui bahawa dana-dana politik juga diberikan kepada parti pembangkang yang pro kepada demokrasi liberal Amerika Syarikat. Maka saya ingin menegaskan bahawa tidak kiralah think tank group itu daripada Parti Republikan Amerika Syarikat ataupun daripada Parti Demokrat Amerika Syarikat, mereka tetap satu kumpulan yang sama, iaitu ejen kepada kuasa besar asing bernama Amerika Syarikat yang mempunyai benefit dan interest bersaing dengan negara China di rantau Asia. Menurut kenyataan daripada Daniel Twining, itu juga yang membongkarkan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan selama lebih kurang 15 tahun, 16 tahun. Kemenangan Pakatan Harapan pada PRU 14 lalu telah menguntungkan Amerika Syarikat, telah menguntungkan dasar pentadbiran New York, kerana Pakatan Harapan telah menyekat pengaruh China di Malaysia dan juga rantau Asia Tenggara. Jika Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Lim Kit Siang, Datuk Seri Dr. Wan Aziza sanggup menggadaikan kedaulatan negara Persekutuan Malaysia ini hanya semata-mata berkenaan dengan perang besar antara China dan Amerika Syarikat, maka perkara ini tidak masuk akal dan anda sebagai pemimpin senior yang diamanahkan oleh rakyat patut tahu, dasar luar Malaysia adalah dasar berkecuali. Negara Malaysia tidak ada masalah untuk bekerjasama dari segi ekonomi antarabangsa maupun dasar luar di peringkat antarabangsa. Malaysia boleh bekerjasama dengan mana-mana negara dalam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Negara Malaysia boleh bekerjasama dengan mana-mana negara. Tetapi national interest dalam negara Malaysia ini yang dilupakan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, oleh Lim Kit Siang, oleh Mat Sabu, oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan. Hanya semata-mata mereka mahu menang dalam sistem pilihan raya Malaysia.
Mereka sanggup untuk menggadaikan kedaulatan negara Malaysia sehingga membenarkan campur tangan asing yang cukup besar dalam sistem pilihan raya negara Malaysia yang lalu. Saya sebagai political scientist ingin menyatakan rasa kekecewaan saya. Maklumat ini saya simpan sejak tahun 2015. Kita mempunyai ramai pakar tempatan dalam sistem pilihan raya dan demokrasi acuan negara Malaysia ini. Kita mempunyai banyak think tank group dalam politik negara Malaysia, think tank group tempatan yang cukup berpengalaman untuk membaca data-data politik pilihan raya. Persoalan saya cukup mudah. Apakah Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Mat Sabu Lim Kit Sian Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang kini sudah menjadi pembangkang masih menjadi ejen kepada kuasa besar asing iaitu negara Amerika Syarikat untuk menghapuskan sistem Raja-Raja Melayu, untuk menghapuskan sistem Raja Berperlembagaan Malaysia? Jika perkara ini dilakukan, maka benarlah kamu semua adalah musuh kepada negara Malaysia dan musuh utama kepada rakyat Malaysia yang tidak layak lagi untuk menjadi ahli parlimen, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kerajaan di Putrajaya. Jika Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Sian Mat Sabu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Pakatan Harapan membiarkan campur tangan asing ini dalam politik negara Malaysia, saya mencadangkan anda semua untuk pindah ke negara Amerika Syarikat sekarang dan anda perlu bertanding dalam sistem pilihan raya di Amerika Syarikat untuk menjadi ahli parlimen di Amerika Syarikat. Kalau benar anda semua adalah ejen kepada kuasa-kuasa besar asing untuk membuat penjajahan bentuk baharu kepada negara Persekutuan Malaysia yang sudah lama merdeka sejak tahun 1957 yang lalu, kami mengalu-alukan anda semua untuk berambus dan keluar daripada negara Malaysia ini. Kami tidak perlukan pengkhianat sebenar yang berlagak suci seperti malaikat yang menjadi ejen kepada kuasa besar asing untuk membawa ketidakstabilan politik, untuk membawa huru-hara politik yang menjejaskan progres dan kemajuan negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan tidak ada sesiapa ejen-ejen kuasa asing sama ada daripada negara Amerika Syarikat ataupun daripada negara China sekalipun yang membuat rencana politik kotor untuk melakukan apa sahaja. Seperti apa kata Tun Dr. Mahathir, dia tetap mahu menggulingkan kerajaan yang di-Pertuan Agong iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan apa cara sekalipun. Tun Dr. Mahathir, cara apa yang anda maksudkan? Mahu meminta bantuan kuasa-kuasa besar asing untuk Tun Dr. Mahathir kembali berkuasa di Putrajaya bersama Pakatan Harapan? Patutlah Tun Dr. Mahathir mahu bekerjasama dengan DAP, dengan Pakatan Harapan. Rupa-rupanya Tun Dr. Mahathir yang cukup sinonim dengan movement politik anti Raja-Raja Melayu sejak beberapa puluh tahun yang lalu mempunyai misi dan visi yang sama dengan kuasa besar asing. Perkara ini, kami sebagai generasi baharu yang berpendidikan, yang berpegang kepada prinsip perlembagaan dan rukun negara Malaysia, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Kami bukan setia kepada negara kuasa asing seperti Amerika Syarikat ataupun China, tu Dr. Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Sian Mat Sabu, wahai mahacai-mahacai totok Pakatan Harapan. Kami adalah warga negara Malaysia yang kekal setia kepada Raja-Raja Melayu. Kami kekal setia untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara Malaysia ini. Sebagai kesimpulan,
Saya tahu Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Siam Mat Sabu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah sering bercakap tentang demokrasi, tentang reformasi. Retorik-retorik politik ini seringkali digunakan sebagai propaganda politik oleh parti-parti di Amerika Syarikat seperti Parti Demokrat dan Parti Republikan. Tetapi realitinya setelah Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Datuk Seri Dr. Wan Azizah Lim Kit Siam Mat Sabu dan Pakatan Harapan menjadi kerajaan di Putrajaya bermula 11 Mei 2018 sehingga 24 Februari 2020, demokrasi dan reformasi yang digunakan sebagai retorik politik itu hanyalah sebagai omong kosong, hanyalah sebagai fake hope, mahu menyelamatkan negara Malaysia, selamatkan Malaysia. Retorik ini rupa-rupanya bermaksud hancurkan Malaysia. Mahu sampai bila Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Datuk Seri Dr. Wan Azizah Lim Kit Siam Mat Sabu, PKR, DAP dan Amanah dalam Pakatan Harapan mahu menjadi ejen kuasa negara asing seperti Amerika Syarikat untuk menghancurkan Malaysia ini. Negara ini adalah negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat di bawah pemerintahan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kami rakyat Malaysia tidak mahu seperti negara Indonesia, negara Filipina dan negara-negara lain yang dipegang oleh kuasa besar asing secara mutlak. Anda semua memang tidak belajar daripada sejarah Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Datuk Seri Dr. Wan Azizah Lim Kit Siam Mat Sabu. Anda tidak layak menjadi warga negara Malaysia. Kehancuran ekonomi dan politik di Indonesia yang tidak dikawal sepenuhnya oleh bangsa Indonesia itu, tetapi mereka dikawal oleh kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat setelah peristiwa reformasi 1998 di Indonesia. Mana reformasi di Indonesia? Apabila negara Indonesia yang merdeka itu dijajah dalam bentuk baharu oleh kuasa besar asing dari segi ekonomi dan pentadbiran. Filipina menjadi mundur dan miskin. Setelah peristiwa reformasi di Filipina, yang mana negara kuasa besar asing merayap masuk ke negara Filipina disebabkan ketidakstabilan politik di Filipina, perpecahan pemimpin-pemimpin mereka dan sebahagian pemimpin mereka menjadi ejen kepada kuasa besar asing di Amerika Syarikat sehingga membawa kemunduran dan kemiskinan kepada rakyat Filipina. Apakah makna demokrasi dan reformasi yang ingin diperjuangkan oleh ejen-ejen kuasa asing Amerika Syarikat? Kita menghormati negara-negara luar. Kita menghormati negara-negara besar dalam negara Malaysia. Tetapi itu tidak bermaksud penghormatan kita kepada mereka kita perlu dijajah dan dikawal 100% oleh negara kuasa besar asing. Dan ini maknanya yang saya ingin sampaikan kepada pemimpin-pemimpin pengkhianat sebenar kepada negara Malaysia dan rakyat Malaysia yang tidak belajar sejarah. Saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik dan sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, saya tidak pernah percaya kepada kepimpinan Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Siam Mat Sabu Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Pakatan Harapan yang kantoi bekerjasama dengan organisasi-organisasi think tank group yang menjadi ejen kepada negara kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat. Langkah mayat rakyat Malaysia Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Mat Sabu dan Lim Kit Siam
jika anda semua terus mahu mengkucar-kacirkan politik negara Malaysia dan menggadaikan kemerdekaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu dan kedaulatan kemerdekaan rakyat Malaysia. Game is over. Agenda politik kotor ini, saya menyimpan maklumat ini terlalu lama. Dan saya tahu Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Mat Sabu Lim Kit Siang, Pakatan Harapan, tidak akan berani saman fitnah Jufazli Syed Ahmad. Kerana saya menyimpan semua bukti-bukti. Anda bekerjasama dengan organisasi-organisasi kuasa asing untuk mengkucar-kacirkan politik negara Malaysia hanya semata-mata kerana anda semua gila kuasa di Putrajaya. Checkmate and game over. Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Terima kasih kerana menyelamatkan Malaysia daripada pemerintahan Pakatan Harapan yang menjadi ejen kepada kuasa besar asing sejak tahun 2002 sehingga tahun 2020 ini. Semoga Allah terus merahmati Raja-Raja Melayu, merahmati kerajaan yang di Pertuan Agong di Putrajaya. Semoga Allah terus merahmati rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, berbilang agama, hidup aman, damai dan bersatu padu untuk terus mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan negara Malaysia yang tidak boleh dicabut oleh negara-negara kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat dan China. Game is over to Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Siang Mat Sabu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Pakatan Harapan. Terima kasih kerana menjadi pengkhianat dan ejen kepada kuasa-kuasa besar asing dan anda gagal untuk menghancurkan negara kami, negara tercinta kami bernama negara Malaysia. Checkmate.